Berita Al-Hijrah 13 Ramadan 25 April. Lelaki 53 tahun rentung. 4 kediaman di Kampung Baru dijilat api. Juga periksa haid pelajar, pelaku boleh didakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Seorang lelaki ditemui rentung dalam kebakaran membabitkan 4 unit kediaman di Flat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS, Jalan Tun Razak, Kampung Baru pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Jasni Ismail, 53 tahun. Mangsa dipercayai bujang dan tinggal sendirian di salah sebuah rumah terbabit. Mayatnya ditemui terbakar 100%. 20 anggota yang menaiki 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Tun Razak, Titiwangsa Keramat serta Hang Tuah dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan 6.39 pagi. Kebakaran membabitkan 4 rumah dengan 3 daripadanya musnah 30%, manakala satu lagi terbakar 70%. Kebakaran berjaya dikawal 7.02 pagi. Punca kejadian masih disiasat. Pendedahan di laman sosial berhubung pemeriksaan bahagian sulit untuk membuktikan pelajar wanita sedang dalam haid mencetus rasa kurang senang pelbagai pihak. Ketika diajukan perkara itu kepada pengamal undang-undang Muhammad Farid Wajdi Hanif, beliau menyifatkan perbuatan itu sebagai pencabulan hak kanak-kanak. Malah jika ia mengundang gangguan emosi dan fizikal, pelaku boleh didakwa mengikut Seksyen 31(1) Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut Muhammad Farid, jika benar pelajar diperlakukan sebegitu, ibu bapa katanya berhak mengenakan tindakan saman sivil kepada pelaku. Malah tindakan undang-undang masih boleh diambil meskipun pelajar terbabit sudah dewasa. Sekiranya kanak-kanak tersebut sudah menjadi dewasa, ya, contohnya sekiranya kanak-kanak tersebut telah diperlakukan pada umurnya 16 tahun, 3 atau 4 tahun selepas itu umurnya dah 18 atau 19, kanak-kanak tersebut boleh membawa kes ini pergi ke mahkamah untuk saman orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tak kira lah guru ke, penjaga ke atau sesiapa pun, ya, boleh disaman dengan jumlah yang akan diberikan oleh mahkamah. Selain itu, perbuatan tersebut juga boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual jika ia melibatkan sentuhan yang tertakluk di bawah Seksyen 354. Peruntukan undang-undang itu selari dengan Konvensyen Hak Kanak-Kanak yang menyatakan hak privasi, pelindungan dari keganasan serta gangguan seksual. Sementara itu, pendakwah Muzayyana Abdullah berpandangan amalan itu tidak sepatutnya berlaku kerana terdapat cara lain yang lebih sesuai tanpa menyentuh hak privasi kanak-kanak. Memang langkah-langkah tegas perlu diambil. Okay? Antaranya mungkin kita siapkan satu buku logbook untuk kita siapa yang mula datang haid, daftarkan. So kita datangi dia. Jadi kalau mereka faham konsep macam ni, kita tak perlu mengganggu peribadi mereka, minta maaf sampai kita tunjukkan pad itu, kita tunjukkan jenis darahnya dan sebagainya kerana terpaksa membuka aib mereka di hadapan. Terdahulu tular di laman Twitter berhubung amalan pemeriksaan seumpama itu di sekolah. Malah pelajar terbabit mendakwa mereka turut diminta membuka pakaian dalam bagi membuktikan mereka sedang dalam haid dan tidak boleh berpuasa. Sementara itu, sejak semalam juga tular sebuah video di laman sosial mengenai dakwaan seorang murid bahawa guru pendidikan jasmaninya berjenaka tentang rogol. Hal itu mendapat perhatian pelbagai pihak yang mahu siasatan dilakukan selain insiden seumpama itu dihentikan segera. Menerusi klip video yang tular itu, seorang pelajar perempuan bercerita tentang apa yang dilaluinya ketika guru lelaki terbabit berkongsi tentang perbuatan keji itu. Kata-kata guru berkenaan disifatkan sesuatu yang kurang menyenangkan ketika perbincangan kelas dibuat, berkisah tentang gangguan seksual dan langkah yang perlu diambil. Pelajar perempuan terbabit bagaimanapun dilapor telah membuat laporan kepada kaunselor sekolahnya. Bapa pelajar berkenaan pula dilapor akan membuat laporan polis malam ini.
dan akan ke sekolah untuk berjumpa pihak berkaitan. Sementara itu, ciapan oleh pelajar berkenaan mendapat perhatian beberapa anggota parlimen yang mahu pengetua sekolah menyiasat perkara itu kerana ia bukan bahan lawak. Di Ipoh pula, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dilapor berkata pihaknya akan menyemak perkara itu dan mendapatkan maklumat dan kesahihannya. Mengulas isu sama, kaunselor berdaftar Muhammad Nur Ikram Hussein berkata tindakan guru berkenaan boleh memberi impak emosi yang tidak baik kepada pelajar-pelajar. Menurut beliau, pelajar juga boleh hilang kecenderungan dan minat untuk meneruskan pembelajaran jika senario sedemikian berterusan. Mereka akan rasa sedih, hampa, risau. Mereka boleh jadi seorang yang cepat marah. Tak ada toleransi, tahap toleransi yang sangat rendah walaupun terhadap perkara yang kecil. Dan mereka rasa tak berupaya untuk melakukan sesuatu, tidak berharga dan rasa bersalah. Dan akan bermulalah fasa mereka kurang berminat terhadap menjalankan aktiviti yang sebelum ini mereka gemari. Dan kita akan lihat mereka akan berkurang tenaga, komunikasi mereka makin lemah dan kegelisahan itu akan timbul, akan wujud. Sementara itu, bercakap tentang etika seorang pendidik, Muhammad Nur Ikram berkata guru sentiasa tertakluk kepada etika, tutur kata dan budi bahasa yang baik. Malah perlu memastikan apa yang diungkap tidak mengganggu maupun menimbulkan rasa kurang selesa muridnya. Antara lainnya adalah budi bahasa. Dia satu amalan murni yang patut menjadi jati diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Kerana kekuatan budaya dan sistem nilai menjadi kayu ukur kepada kemajuan sesebuah negara. Dan kita perlu berusaha untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu bapa misalnya, dan sentiasa menanam, menghayati dan mengamalkan budaya berbudi bahasa ini. Polis Diraja Malaysia PDRM menumpaskan 2 sindiket pengedaran dadah selepas merampas ganja dan syabu dianggarkan bernilai 4.5 juta ringgit di Kelantan. Kejayaan itu hasil 2 serbuan berasingan yang membawa kepada penemuan sejumlah 393 kg ganja selasa lepas di Kota Baru serta 100 kg syabu di Tanah Merah semalam. Turut ditahan 7 individu termasuk 3 wanita berusia antara 27 hingga 51 tahun. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein, kesemua bekalan dadah terbabit dipercayai diperoleh dari negara jiran. Kita juga akan mengambil tindakan di bawah LLPK kepada mana-mana player ataupun mana-mana ahli yang kita tidak boleh menangkap atau menuduh di bawah Seksyen 39A. 39B. Kita akan tentukan bahawa tahanan selama 2 tahun akan dikenakan kepada mereka, insya-Allah. Kesemua individu yang ditangkap adalah warga tempatan yang dipercayai berperanan sebagai orang tengah atau transporter dengan diberi upah yang lumayan. Dadah jenis ganja yang dirampas dipercayai akan dihantar ke Johor untuk pasaran negara Indonesia, manakala syabu pula bagi memenuhi permintaan pasaran sekitar Kuala Lumpur. Kedua-dua rampasan dadah tersebut boleh digunakan oleh 1.7 juta individu sekiranya terlepas ke pasaran. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Ibu Negara, polis berpuas hati dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP pengunjung dan peniaga di Bazar Ramadan dan Aidilfitri Jalan Tuanku Abdul Rahman berbanding hari pertama ia beroperasi pada 13 April lepas. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Muhammad Zainal Abdullah bagaimanapun mahu masyarakat terus patuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan yang ditetapkan kerana jumlah jangkitan COVID-19 meningkat sejak minggu lalu. Bagaimanapun, berdasarkan pemerhatian pihak polis, masih ramai yang sengaja melanggar SOP asas termasuk tidak mengimbas kod pada aplikasi MySejahtera sebelum memasuki sesuatu premis. Daripada mula puasa, hari pertama puasa sehingga semalam, kita telah
mengambil tindakan kompaun ke atas ketidakpatuhan orang ramai, khususnya yang melibatkan SOP asas, iaitu mereka masih lagi lupa untuk mengimbas MySejahtera, masih lagi lupa untuk menulis di dalam buku yang disediakan khas bagi mereka yang tidak mempunyai smartphone. Beliau ditemui pada Ops Bazar di Jalan Tuanku Abdul Rahman siang tadi. ACP Muhammad turut menyarankan orang awam tidak membawa anak kecil ke bazar bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Polis menjangkakan akan berlaku pertambahan pengunjung dalam masa 2 minggu sebelum Aidilfitri. Bakal menyusul, korban kebakaran hospital di Baghdad meningkat. Alhamdulillah bertemu lagi. Sejak ditubuhkan pada 2005, Hidayah Center Foundation masih teguh dengan misi dakwahnya khususnya dalam memberi sokongan kepada saudara baru selain memperbetulkan salah faham terhadap Islam. Organisasi itu juga aktif menjalankan pelbagai inisiatif bagi memperkasakan mualaf agar mereka tidak rasa terpinggir. Salah satunya ialah dengan meraihkan golongan itu dalam Majlis Iftar Perdana Amal Hidayah Center di Ibu Negara semalam. Selepas setahun tertangguh ekoran penularan COVID-19 tahun lalu, waktu ini digunakan sebaiknya Hidayah Center Foundation untuk meraihkan lebih 250 saudara baru dan individu bukan Islam. Namun, ia masih tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ketat. Majlis itu turut dihiasi dengan perkongsian kisah saudara baharu yang tertarik dengan Islam selain cabaran dan liku-liku yang dihadapi mereka sepanjang bergelar mualaf. Saya berasa amat gembira dijemput kerana saya boleh berjumpa dengan semua sahabat-sahabat mualaf dan mendengarkan perkongsian mereka setelah memeluk agama Islam. So saya rasa bukan saya seorang je yang berjuang dan menghadapi cabaran-cabaran memeluk agama Islam, dan insya-Allah ini akan memberikan saya semangat baru untuk terus berjuang untuk tahun-tahun yang akan datang dalam agama Islam. Dan bila saya dapat asas tentang agama Islam, saya lanjutkan pengetahuan saya dalam agama Islam melalui Hidayah Center Foundation, di mana situ saya banyak diajar tentang akidah, fikah, tentang ibadah solat dan sebagainya lah untuk menjadi seorang Islam. Mereka turut diberikan sumbangan wang tunai yang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Hidayah Center Foundation, Nicholas Sylvester. Sedekah Ramadan ini tujuan dia ialah untuk mengajak umat Islam, memberikan ruang pada umat Islam untuk bersama. Kerana Hidayah Center ini milik ummah dan dia mencapai tujuan-tujuan yang ummah kehendaki daripada organisasi dakwah seperti kami, dan kita menjalankan amanah itu dan kita memberikan platform kepada ummah untuk menyumbang kepada dakwah di Malaysia, dakwah di masyarakat majmuk dan juga sokongan pada saudara baru. Selain membimbing mualaf, Hidayah Center Foundation turut melatih pendakwah dan sukarelawan serta berkhidmat membina hubungan pelbagai etnik dan agama di Malaysia. Hampir RM50,000 sebulan. Itu jumlah yang diperlukan oleh Rumah HIV Darul Ukhwah, Puchong, Selangor dalam menjaga kebajikan pesakit-pesakit HIV di rumah perlindungan itu. Pengasasnya Muhammad Abdullah Al-Amin bagaimanapun bersyukur dengan bantuan dan keprihatinan Amanah Hartanah Bumi Putra AHB menerusi inisiatif AHB Kongsi Rezeki, lebih-lebih lagi selepas terkesan dengan cabaran pandemik COVID-19. Belas tahun terbina, rumah ini telah menempatkan hampir 600 pesakit HIV. Pelbagai cabaran dan dugaan terpaksa diharungi Muhammad Abdullah demi memastikan nasib pesakit-pesakit HIV ini terbela dan tidak dipinggirkan masyarakat. Namun baginya berdepan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kesan daripada pandemik COVID-19 antara dugaan yang mencabar. Perniagaannya yang sebelum ini menjadi penyumbang dana kepada rumah perlindungan itu telah terjejas memaksa operasi seharian rumah kebajikan ini terganggu. Bilangan pekerja dihadkan, malah mereka perlu lebih berjimat cermat. Perbelanjaan besar khususnya melibatkan kos ubat-ubatan yang mahal turut terkesan. Ubat yang agak mahal ni selain daripada
ada ubat hospital bagi, ada ubat kita kena belikan ya. Jadi macam vitamin-vitamin waktu tu yang agak mahal ketika itu, yang agak maknanya kekangan sikitlah waktu tu. Beliau amat mengalu-alukan pelbagai bentuk bantuan seperti lampu pakai buang, alat mencuci luka, ubat-ubatan, kerusi roda, alat pencuci pakaian, bahan mentah dan sebagainya. Dalam padi itu katanya dengan sumbangan AHB kongsi rezeki dari aspek barangan keperluan asas menerusi program infak Ramadan 2021 hasil kerjasama Malaysian Relief Agency MRA, ia sekurang-kurangnya dapat meringankan beban yang dialami. Dan alhamdulillah dapat bawa maknanya bantuan di sini. Jadi maknanya rumah ni memang kita dirikan dengan usaha kita sendiri ya. Jadi sudah tentulah ketika pandemik begini maknanya berlaku banyak kekangan-kekangan. Jadi saya ucapkan terima kasihlah datang berziarah kita dan maknanya bertaaruf dengan kita dan di mana dapat melihat macam mana kehidupan penghuni kita di sini. Program infak Ramadan yang bermula awal Ramadan ini menyasarkan individu memerlukan di 20 lokasi terpilih sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, pergi marih lebih mudah daripada balik Gaza. Alhamdulillah bertemu lagi. Hampir 60 maut dalam kebakaran di sebuah hospital di Baghdad yang menempatkan pesakit-pesakit kritikal yang dijangkiti virus pembunuh COVID-19. Dalam kejadian itu, sekurang-kurangnya 46 orang cedera. Situasi itu memburukkan lagi keadaan di Iraq yang berdepan kes jangkitan COVID-19 yang terus meningkat. Punca kebakaran di Hospital Ibn Khatib dipercayai akibat letupan sebuah tangki oksigen. Api marak dan merebak dengan cepat. Situasi gagal dikawal apabila hospital terbabit tidak mempunyai sistem pencegahan kebakaran yang baik. Malah bahan binaannya juga mudah terbakar. Ketua Unit Pertahanan Awam Iraq memaklumkan 90 daripada 120 pesakit dan waris berjaya diselamatkan. Api juga berjaya dikawal selepas usaha pemadaman dibuat. Wartawan Al Jazeera yang berpangkalan di Baghdad melaporkan angka korban dijangka meningkat ekoran ramai mangsa melecur teruk. Sistem kesihatan di Baghdad dijangka terjejas ekoran insiden ini dikala kes harian COVID-19 di Iraq merekodkan lebih 102,000 kes dengan lebih 15,200 kematian. Lebih senang pergi ke planet Marikh berbanding untuk balik ke Palestin. Demikian jelas seorang jurutera elektrik kelahiran Gaza yang menjadi salah seorang individu penting menjayakan misi kenderaan robotik 6 roda Perseverance ke planet Marikh lebih sebulan lalu. Lowey Al-Bashuni kini mengetuai misi menerbangkan helikopter mini yang dinamakan Ingenuity di planet berkenaan. Selepas pendaratan Perseverance di Marikh 18 Februari lalu, Al-Bashuni terlibat dalam misi menerbangkan Ingenuity di planet merah itu. Misi berkenaan berjaya dibuat 19 April lepas. Kejayaannya disambut luar biasa di Gaza kerana menyifatkan ia sesuatu yang membanggakan penduduk Gaza, khususnya di Beit Hanun. Menurut Al-Bashuni, beliau dan pasukannya di Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA saling melengkapi antara satu sama lain biarpun datang dari latar belakang berbeza. Al-Bashuni meninggalkan Gaza sejak 20 tahun lepas, pun begitu jauh di sudut hatinya, beliau ingin pulang ke kampung halamannya itu. Namun untuknya sukar untuk kembali. Malah baginya lebih mudah untuk ke planet Marikh berbanding pulang ke Gaza. Meskipun telah berjaya dan diiktiraf di peringkat dunia, Al-Bashuni mengakui Gaza tetap di dalam hatinya dan beliau sentiasa cakna dengan apa yang berlaku di kampung halamannya itu. Satu masa dahulu, seluruh tenaga dan keringat mereka korbankan untuk ibu pertiwi tercinta dikala kita nyenyak tidur di ulit mimpi.
Kemakmuran Malaysia sekarang adalah hasil pengorbanan mereka yang tidak berbelah bahagi. Hargailah pengorbanan bekas prajurit kita ini dengan menyumbang kepada tabung pahlawan sekarang. Mereka sangat memerlukan sokongan kita. Biar tumpah darah satria, tidak ada erti sesal berjuang. Walau kaki separuh hancur, meskipun buta, terlantar lumpuh menderita. Cinta kepada tanah air melebihi segala. Perjuangan tanpa batasan mempertahankan kemerdekaan. Ayuh hargai prajurit dan wiradegara, kenangi semangat dan jasa mereka. Hulurkan sumbangan anda ke tabung pahlawan Yayasan Veteran ATM, akaun Maybank 5643 4262 2956. Melabur tanpa rasa ragu-ragu bersama Dana Kenanga Wakaf Al-Ihsan. Itu pendekatan yang diambil oleh sebuah syarikat pelaburan, Kenanga Investors Berhad KIB, selepas melihat pelaburan patuh syariah semakin menarik perhatian ramai. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Zulkifli Ishak, Dana Kenanga Wakaf Al-Ihsan merupakan instrumen terbaharu pelaburannya menerusi unit amanah mereka yang bertujuan menarik lebih ramai pelabur Islam melabur dan secara langsung dapat membantu golongan yang memerlukan. Dana yang berbentuk campuran di mana 60% akan dilaburkan di pasaran ekuiti dan 40% dalam pasaran sukuk ataupun bond Islam. Ini bertujuan memberikan pengagihan pendapatan dan serta mendapat pertumbuhan modal dengan melabur dalam portfolio yang pelbagai sesuai dengan kehendak syariah. Dan yang paling bagusnya, ianya akan menyalurkan 50% daripada pengagihan pendapatan dana untuk tujuan wakaf. Tambahnya, bagi menguruskan wakaf dengan baik, Kenanga Investors Berhad telah melantik Yayasan Wakaf Malaysia YWM sebagai pentadbir dan penerima dana wakaf mereka kerana YWM merupakan badan wakaf yang diiktiraf dan memenuhi segala kriteria seperti yang ditetapkan oleh Sekuriti Malaysia dalam garis panduan dana unit amanah. Dengan dana tersebut, YWM yang dipantau oleh Jawatan Kuasa Bersama akan meluluskan projek-projek wakaf yang meliputi sektor pendidikan, penjagaan kesihatan, persekitaran serta pemerkasaan ekonomi. Sementara itu, Zulkifli berkata, dana Kenanga Wakaf Al-Ihsan ini sesuai untuk disertai semua peringkat umur dengan kadar pelaburan awal serendah RM1,000. Dana ini sesuai untuk sesiapa saja yang ingin melabur dan berwakaf pada satu masa yang sama. Pelabur hendaklah berumur lebih dari 18 tahun, tetapi sekiranya kurang 18 tahun masih boleh melabur, tapi perlu membuka akaun gabungan dengan ibu bapa ataupun jaga. Minimum pelaburan awal ialah RM1,000 dan RM100 untuk setiap pelaburan tambahan. Dana Kenanga Wakaf Al-Ihsan telah dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 13 April lepas sempena Bulan Wakaf Kebangsaan. Dana itu juga mendapat kelulusan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan orang ramai boleh melabur sambil beramal dengan yakin. Untuk maklumat lanjut, berhubung ke Kenanga Investors, layari laman web atau hubungi nombor tertera. 3,500 penjaja dan peniaga kecil bakal dibantu menerusi platform e-dagang Warungku membabitkan peruntukan RM3.11 juta. Platform itu direka dalam usaha memperluas pasaran produk perniagaan serta membolehkan transaksi lebih bersistematik selain menjana lebih banyak pendapatan kepada perniagaan mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, inisiatif di bawah SME Corp itu menyediakan pelbagai bantuan merangkumi latihan berkaitan pendigitalan perniagaan, pembekalan terminal kad SIM beserta data internet selama setahun. Setakat ini katanya 2,000 penjaja dan peniaga telah menyertainya sebagai e-merchant manakala bagi 1,500 lagi sedang dilaksana. Akhirnya SME Corp marah ke hadapan dengan satu sistem yang dimula daripada kecil-kecilan. Lahirlahnya apa dikatakan Warungku ni. Bermula dengan Warung Rider dan bersama dengan pada ketika itu yang dimula oleh Datuk Adam daripada Tekun dengan Mobilepreneur untuk membantu pihak motosikal, tuan-tuan yang hilang kerja, anak-anak yang hilang, muda-muda yang hilang kerja, yang tak ada peluang untuk lain, untuk menjadi pengantar makanan tu. Jadi kita mulakan dengan Mobilepreneur. Dan Mobilepreneur ni
sambutan dia begitu menggalakkan. Terdahulu, beliau melancarkan platform Warungku Peringkat Kebangsaan di SME Corporation di Ibu Negara. Pada program ini berlangsungnya seri penyerahan terminal Warungku kepada 10 penerima, penyerahan replika kunci motosikal kepada wakil rider dari komuniti B40 melalui program Warung Rider dan penyerahan sijil penghargaan kepada 7 rakan strategik. Nantikan siaran langsung Globe Al-Hijrah jam 8.45 malam nanti bersama rakan penyampai Khadijah Faisal. Malam ini, intipati menarik Globe Al-Hijrah pastinya akan terarah kepada tragedi kapal selam karam di Indonesia yang mengorban 53 nyawa. Jadi jangan lupa perinciannya jam 8.45 malam ini. Sekian berita Al-Hijrah, saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.